Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kelas IT 101 aplikasi komputer, LA2 Execute Operating System. Sebagai pengenalan, apakah sistem operasi? Dalam bidang sains komputer, sistem pengendalian atau sistem operasi ialah sekumpulan atau cara ataupun programming komputer yang menguruskan sumber perkakasan komputer dan sebuah perisian komputer bagi sesebuah komputer. Antara kandungan yang akan diliputi modul ini ialah Windows User, Windows Desktop Fundamental, File and Folder Management, Windows Appearance and Personalization. Windows User, memahami akaun pengguna. Kalau tengok dekat gambar tu, bila kita login komputer, dia akan ada gambar yang dia minta kita login sebagai siapa lah. Mengapa menggunakan akaun pengguna yang bersaingan? Pada ketika ni anda mungkin tertanya-tanya kenapa kita perlu menggunakan akaun yang bersaingan. Tapi kalau kita pakai komputer tu kita pakai seorang, tidak mengapa. Tapi kalau jika kita berkongsi dengan orang lain, kita perlu create akaun yang lain lah. Sebagai contoh, di rumah kita berkongsi dengan komputer dengan keluarga, ataupun di pejabat kita berkongsi komputer dengan rakan-rakan sekerja. Akaun pengguna membolehkan kita menyimpan fail, dokumen atau pilihan dan tetapan ataupun setting komputer kita sendiri tanpa mempengaruhi akaun pengguna yang lain. Semasa kita nak login komputer, kita boleh pilih akaun mana kita nak gunakan. Okey. Jenis-jenis akaun pengguna, okey. Akaun pengguna terdapat ada beberapa akaun, iaitu akaun pentadbir ataupun administrator account, akaun standard, standard account, dan juga akaun terurus, managed account. Sebelum kita membuat akaun pengguna yang baru, kita perlu tahu dan kita perlu memahami beberapa apa fungsi dan jenis akaun tersebut. Akaun pentadbir. Akaun pentadbir adalah satu akaun khas yang digunakan untuk membuat perubahan pada tetapan sistem ataupun setting untuk sistem dan juga menguruskan akaun orang lain. Pentadbir dia mempunyai akses penuh untuk setiap setting ataupun tetapan di satu-satu komputer. Setiap komputer mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun pentadbir, dan jika kita adalah pemiliknya, kita sudah tentu akan mempunyai kata laluan ataupun password untuk akaun tersebut. Akaun standard. Akaun standard dia adalah satu akaun asas yang kita gunakan untuk tugas-tugas harian biasa. Kita juga sebagai pengguna standard, kita boleh melakukan apa saja yang kita nak lakukan, seperti menjalankan perisian ataupun kita nak memperibadikan desktop. Kita nak ubah setting untuk kesesuaian dengan diri kita. Akaun terurus. Standard dengan keselamatan keluarga. Ini adalah satu-satunya akaun yang boleh memberi kawalan kepada ibu bapa untuk mengawal anak-anak dalam penggunaan sesuai untuk keluarga dan juga sesuai untuk pentadbiran pejabat. Anda boleh pergi ke akaun standard untuk setiap anak, kemudian ubah setting ataupun tetapan keselamatan keluarga dekat panel kawalan, dan untuk menetapkan kesekatan ataupun had masa. Daripada segi keselamatan, secara amnya lebih selamat untuk masuk kepada akaun standard berbanding dengan kita masuk terus kepada akaun pentadbir. Sekiranya kita masuk sebagai pentadbir,
ia akan memudahkan pengguna yang tidak digunakan membuat perubahan pada komputer kita. Okay. Jadi kita mungkin perlu membuat akaun standard untuk diri sendiri walaupun kita tidak berkongsi komputer dengan sesiapa pun. Okay. Kita masih lagi dapat membuat perubahan sebagai di peringkat pentadbir dengan hanya perlu memasukkan kata laluan sebagai pentadbir. Okay. Semasa masuk sebagai pengguna standard. Okay. Ini adalah cara-cara untuk menambah pengguna tempatan baru, menambah pengguna. Kita hanya perlu pergi kepada setting, kita pergi kepada setting dan kita perlu mencari set account dan kita perlu scroll ke bawah dekat family and other users, dan dekat bawah kita boleh tambahkan untuk add someone else to this PC. Okay, di sini kita perlu memilih the person I want to add doesn't have an email address. Kalau jika dia ada email address, perlu klik di sini lah. Okay, kita perlu klik pada add user without a Microsoft account. Okay. Ini jika kalau pengguna tersebut tidak mempunyai akaun Microsoft. Setelah itu kita masukkan nama akaun, kemudian kita masukkan nama password yang kita hendak. Okay. Perlu untuk kita pilih kata laluan yang kuat. Dalam kata lain, kata laluan yang mudah diingat tetapi sukar untuk diteka oleh orang lain. Apabila kita selesai, klik seterusnya ataupun next. Okay, untuk keluar, kita perlu sign out. Okay. Jadi untuk sign out, kita perlu klik pada butang start. Pilih nama akaun di sebelah kiri atas nama akaun kita. Dan kita pilih sign out. Jadi pengguna lain akan dapat masuk daripada skrin kunci lah. Akaun pentadbir membolehkan anda membuat perubahan pada tingkat atas pada komputer seperti menambah pengguna, menetapkan tetapan untuk pengguna. Okay. Setiap pengguna yang anda tambahkan secara automatik adalah ditugaskan sebagai pengguna standard. Anda perlu mempunyai hanya satu akaun pentadbir pada komputer yang dikongsi. Tetapi anda juga boleh mempunyai pilihan untuk menambah pentadbir dengan memilih mana pengguna yang anda nak dan boleh dijadikan sebagai pentadbir. Ini adalah untuk mengubah pengguna standard yang mempunyai akaun standard kepada akaun pentadbir. Jadi kita ubah daripada akaun standard pergi kepada akaun pentadbir. Jadi, sebagai contoh, kita pergi kepada akaun Sonia. Okay, kita perlu pergi kepada setting, account, dan kita pergi ke family and other users dan pilih akaun yang kita hendak tukarkan kepada akaun pentadbir. Contohnya akaun Sonia. Seperti yang anda lihat, akaun Sonia adalah akaun standard ataupun local account. Kita perlu klik pada change account type akaun Sonia tersebut. Okay. Selepas klik akaun Sonia tadi, akan keluar satu display box seperti ini dan kita perlu pilih pilihan yang dikenakan daripada senarai drop down. Okay, sebagai contoh, kita pilih akaun daripada standard user kepada akaun administrator dan kita klik OK. Sekarang akaun Sonia telah di-upgrade menjadi akaun administrator. Okay, penetapan kawalan ibu bapa. Windows menawarkan pelbagai kawalan ibu bapa yang